Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Muhammad Haziq bin Jibril bersama lagi dua rakan saya, Aiman Syakir dan juga Alia Tihani, akan membentangkan berkenaan dengan e-poster yang telah kami bina berkenaan dengan inovasi digital dalam PDP dalam bidang sirah pendidikan Islam. Jadi tanpa membuang masa, terlebih dahulu kami bertiga ini telah membuat inovasi berdasarkan bidang sirah, di mana bidang sirah ini mempunyai masalah yang tertentu sehingga kami membina inovasi tersendiri. Kita lihat dulu masalah yang dihadapi. Yang pertamanya adalah kaedah tradisional seperti penerangan dan penceritaan dalam bidang sirah membosankan dan tidak dapat menarik minat murid, menyebabkan murid-murid ini bosan dengan kaedah yang sering digunakan guru seperti penceritaan dan penerangan semata-mata. Jadi yang keduanya, masalah yang dihadapi pula ialah murid tidak menghayati sirah Islam dengan baik, menyebabkan mereka tidak memahami apa yang diajar oleh guru dan tidak diaplikasikan dalam kehidupan. Yang ketiga pula, masalah yang dihadapi yang terakhir, murid tidak berminat untuk belajar serta memahami konteks pembelajaran itu sendiri, yang ini dalam bidang sirah, di mana kita tahu bidang sirah ini mempunyai konteks pembelajaran yang dan fakta yang banyak, menyebabkan murid ini secara langsung menggunakan pembelajaran yang sedia ada, tidak berminat dengan pembelajaran. Jadi kami bertiga ini berdasarkan masalah yang dihadapi telah membina inovasi yang tersendiri, yakni saya telah membina inovasi e-journey of Rasulullah dan Alia telah membina e-treasure Hanun Sirah dan juga Aiman Syakir telah membina Kitbah. Jadi tanpa membuang masa, saya akan menerangkan dahulu berkenaan dengan inovasi yang telah dicipta oleh saya sendiri berkenaan dengan e-journey of Rasulullah. Jadi e-journey of Rasulullah ini merupakan satu inovasi yang telah dibina oleh saya berdasarkan subjek pendidikan Islam bidang sirah tahun 1, di mana tajuknya adalah menteladani sirah Rasulullah serta kelahirannya serta salasilah Nabi Muhammad. Jadi objektif apabila saya membina inovasi ini, yang pertamanya adalah untuk melatih murid untuk mengingat peristiwa dan info-info penting dalam sejarah kelahiran Rasulullah dan salasilah keluarga baginda. Di mana seperti yang saya bagi tahu tadi, murid tahun 1 ni memang susah untuk mengingat peristiwa-peristiwa penting. Jadi dengan kewujudan e-journey of Rasulullah ini, iaitu e-journey of Rasulullah ini merupakan satu aplikasi dan yang melibatkan kaedah didik ibu, di mana dalam aplikasi ini terdapat penceritaan, nyanyian dan permainan. Jadi dengan ketiga-tiga aspek didik ibu yang saya terapkan dalam aplikasi saya, menyebabkan murid ini mampu untuk dilatih mengingat peristiwa dan info-info penting. Objektif yang kedua pula adalah memudahkan murid untuk mengulang kaji pelajaran di rumah dengan pantauan dan bantuan ibu bapa menggunakan telefon bimbit. Seperti yang mana saya kata tadi, saya membina inovasi menggunakan aplikasi, di mana ibu bapa dan guru boleh mengedarkan aplikasi tersebut kepada murid ataupun kepada ibu bapa untuk digunakan di rumah. Jadi jika selalunya murid-murid ini mengulang kaji mata pelajaran di rumah menggunakan buku teks ataupun nota semata-mata, tapi dengan kewujudan aplikasi e-journey of Rasulullah ini, murid dapat bermain sambil mengulang kaji. Jadi dia sangat efektif lah. Objektif yang ketiga pula adalah menarik minat murid terhadap bidang sirah berdasarkan kecenderungan murid. Di mana beberapa kajian yang telah saya lihat, murid-murid tahun 1 sehingga tahun 6 ni secara lumrahnya mereka mempunyai kecenderungan terhadap permainan dan juga digital. Mereka sangat tertarik dengan perkara-perkara yang melibatkan teknologi dan maklumat ini. Jadi menyebabkan itu, saya telah membina aplikasi ini berdasarkan kecenderungan murid, menyebabkan mereka ini apabila diajarkan satu perkara yang melibatkan teknologi maklumat, permainan dan juga digital, mereka akan tertarik.
Menyebabkan objektif saya ini akan tercapai dengan kewujudan e-journey of Rasulullah. Jadi tanpa membuang masa, kita lihat pula kepada lakaran inovasi, di mana ini merupakan lakaran inovasi yang telah saya bina. Yang di sebelah kiri sekali ni merupakan paparan halaman utama, di mana ada pengenalan, jom belajar, e-comic, jom bernyanyi dan juga bermain. Dan juga di bahagian atas ni merupakan tombol untuk melihat objektif saya, hak cipta yang saya bina. Jadi paparan yang kedua ni merupakan paparan kepada e-comic. Jadi dalam e-comic ni, komik ini akan bercakap sendiri, bukan cakap sendiri, maksudnya akan mengeluarkan suara ataupun alih suara sendiri. Jadi murid ni akan mendengar dan akan melihat paparan tersebut. Jadi pada Jom Bernyanyi pula, terdapat satu music video yang telah saya bina berdasarkan suara dan lagu yang telah saya bina sendiri, di mana murid akan bernyanyi lagu e-journey of Rasulullah ini berdasarkan muzik Bangau Bangau, di mana dalam lirik video ni tersebut, murid tersebut akan mengingat peristiwa dan juga biodata Nabi Muhammad. Dan yang akhir sekali adalah Pirate Treasure, di mana sirah version, di mana selepas murid belajar menggunakan e-comic dan juga bernyanyi, mereka akan diuji dengan permainan yang ini e-quiz. Jadi kita lihat pula kepada impaknya inovasi yang telah saya bina ini dalam PDP, di mana yang pertamanya prestasi murid dalam bidang sirah meningkat. Apabila murid ini sering menggunakan aplikasi ini, mereka akan celik terhadap apa yang ada dalam konteks pembelajaran, menyebabkan prestasi mereka dalam bidang sirah khususnya akan meningkat. Yang kedua adalah murid semakin minat untuk mengikuti PDP dan sirah disebabkan pembelajaran dan aktiviti yang digunakan adalah berteraskan hiburan, iaitu penceritaan dan juga permainan. Murid akan minat bidang sirah dan akan berminat untuk menyertai setiap pembelajaran yang dianjurkan oleh guru. Yang ketiga adalah memperluaskan kemahiran teknologi dan maklumat, di mana bukan saja inovasi ini untuk diajar semata-mata, tetapi mampu untuk memberi impak kepada revolusi industri 4.0, di mana kita punya masyarakat ini perlulah celik kepada teknologi dan maklumat. Yang keempat pula adalah penglibatan murid secara individu ataupun kumpulan meningkat, di mana murid ini secara langsung mereka akan melibatkan diri dalam PDP. Kalau sebelum ini mereka pasif, dengannya wujudnya aplikasi ini, mereka akan mula untuk melibatkan diri dalam PDP. Dan yang terakhir adalah merangsang tahap kreativiti murid dalam PDP. Okey, kita lihat kepada pengkomersialan, iaitu cara-cara saya mengkomersialkan inovasi ini, sama ada di sekolah ataupun di khalayak umum. Yang pertamanya, saya telah membina satu channel Telegram, di mana pada permulanya adalah seorang sajalah subscriber, tapi hari demi hari telah makin ramai. Sekarang ni telah mencapai 30 orang subscriber dalam saya punya channel Telegram ni lah. Di mana dalam channel Telegram saya telah meletakkan aplikasi saya. Jadi siapa yang ingin mendownload, memuat turun, boleh pergi ke channel saya. Linknya seperti QR code yang telah saya terterakan di skrin ini. Kemudian saya telah komersialkan saya punya inovasi ini dengan kewujudan YouTube, di mana saya katakan tadi saya telah membina satu music video. Dengan music video tersebut, saya telah meletakkan link Telegram, dan apabila guru-guru ataupun murid pergi ke YouTube tersebut, mereka akan lihat link Telegram dan secara langsung mereka akan mendownload. Dan yang terakhir sekali, cara pengkomersialan saya adalah promosi di sekolah, di mana saya telah membuat ujian rintis di sekolah dan saya telah membuat promosi lah kepada guru-guru di sana terhadap inovasi saya. Rata-rata ramai guru yang berminat dan memuat turun aplikasi saya kerana mereka rasa aplikasi saya ini sangat berguna, khususnya kepada murid tahun 1. Dan kita lihat pula pada penilaian projek. Saya tidak menilai projek ini bersendirian dan tidak syok sendiri, di mana saya telah membuat 2 penilaian. Yang pertama adalah ujian rintis. Seperti mana saya katakan tadi, saya telah
membuat ujian rintis terhadap murid tahun 1 seramai 5 orang. Sepanjang ujian rintis tersebut, saya melihat dan memerhati apakah tindak balas dan rangsangan yang telah diberikan murid sebelum bermulanya menggunakan aplikasi tersebut dan selepas. Saya lihat mereka sangat berminat untuk belajar. Mereka juga telah mempelajari suatu benda dengan sangat cepat berbanding sebelum penggunaan aplikasi tersebut. Kemudian penilaian projek yang kedua adalah temu bual guru. Saya telah memberikan aplikasi ini kepada beberapa orang guru di SK Sri Langat dan rata-rata selepas penggunaan tersebut saya telah menemu bual guru tersebut. Mereka ada mengatakan bahawa aplikasi ini sangat bersesuaian dengan minat murid dan memudahkan guru dalam PDP secara langsung. Objektif pembelajaran mudah dicapai. Ini merupakan QR code yang boleh di-scan terhadap transkripsi ataupun penilaian projek. Dan akhir sekali cara penggunaannya. Cara penggunaannya adalah mudah saja, di mana saya telah merangkumkan cara penggunaan saya di YouTube saya. Jadi siapa-siapa yang ingin melihat cara penggunaannya boleh scan QR code yang tertera di sini. Dia adalah ringkas sebab ini merupakan satu aplikasi. Jadi cara penggunaannya adalah sangat mudah dan boleh digunakan oleh semua peringkat umur. Jadi itu merupakan penerangan berkenaan dengan inovasi e-journey of Rasulullah yang telah dibina oleh saya. Jadi tanpa membuang masa, saya sampaikan ataupun pas pembentangan ini kepada pembentang seterusnya, iaitu Nur Alia Tihani. Baiklah, terima kasih saudara Muhammad Haziq. Tanpa melengahkan masa, kita teruskan pembentangan kita iaitu inovasi digital saya yang diberi nama sebagai e-Treasure Hansirah. Baik, sebelum kita masuk kepada objektif pembinaan inovasi digital ini, sedikit pengenalan mengenai e-Treasure Hansirah ini. Sebenarnya pembinaan e-Treasure Hansirah ini merupakan salah satu kit bagi aktiviti Flip Classroom yang boleh digunakan dalam PDP. E-Treasure Hansirah ini merupakan sebuah slide interaktif digital yang berkaitan dalam tajuk bidang sirah iaitu sesuci kekasih hati Allah bagi murid tahun 2. Kit ini yang berkonsepkan kepada Flip Classroom merupakan satu kaedah pengajaran yang menyokong pengajaran ataupun pembelajaran abad ke-21 dalam pengajaran pendidikan Islam. Dan dalam kit ini akan mengandungi beberapa set PDP seperti aktiviti penerangan, pengukuhan dan juga penilaian yang mengintegrasikan pelbagai platform teknologi terkini untuk mencipta pengalaman pembelajaran yang sebenar dan menarik kepada murid-murid. Dan kit ini juga memfokuskan kepada pengajaran yang berpusatkan kepada murid yang melibatkan dua fasa pengajaran dan pembelajaran, iaitu aktiviti pengajaran secara bersemuka dan juga aktiviti pembelajaran secara e-pembelajaran di luar bilik darjah. Dan guru ini akan bertindak sebagai fasilitator sahaja untuk memberikan bimbingan kepada murid yang lemah dalam pembelajaran. Baiklah, seterusnya kita masuk kepada objektif pembinaan e-Treasure Hansirah ini. Objektif utama pembinaan e-Treasure Hansirah ini adalah yang pertama, supaya dapat memudahkan murid itu sendiri untuk memahami dan juga menghayati kronologi kisah kenabian Nabi. Yang kedua adalah untuk memberikan pengalaman baru iaitu suasana pembelajaran yang sebenar kepada murid-murid terhadap pengajaran sirah. Dan yang ketiga adalah untuk menarik minat murid itu sendiri untuk memahami dan juga mempelajari dalam bidang sirah. Yang keempat, objektif ianya adalah membolehkan murid untuk meneroka ilmu-ilmu tambahan yang tidak terdapat dalam buku teks. Dan yang kelima, objektifnya adalah dapat mewujudkan pengajaran yang fleksibel yang mana murid itu sendiri boleh belajar mengikut kemampuan mereka di mana-mana dan juga bila-bila masa sahaja. Seterusnya kita lihat pula kepada lakaran inovasi yang telah dihasilkan di mana dalam inovasi ini melibatkan 3 bahagian utama iaitu bahagian set induksi iaitu bermula dengan jom belajar bersama Ustazah Alia di mana di situ akan ada dialog antara guru dan murid mengenai superhero kegemaran masing-masing. Pada bahagian kedua pula terdapat mengenai pengembaraan e-Treasure
sirah itu sendiri yang meliputi aktiviti pembelajaran iaitu mengenai kisah pembelahan dada Nabi Muhammad SAW melalui penceritaan video animasi. Dan akhir sekali adalah aktiviti pengukuhan kepada murid-murid yang melibatkan aktiviti kuis. Baiklah, seterusnya kita lihat pula kepada impak dalam PDP apabila menggunakan inovasi digital ini dalam PDP. Projek e-Terjemahan Sirah ini menunjukkan impak yang positif apabila dapat menarik minat murid untuk menguasai salah satu topik pembelajaran yang penting dalam subjek pendidikan Islam bidang sirah. Ini jelas apabila murid tahun 2 yang terutamanya mengalami masalah untuk memahami dan juga mengingati kronologi kisah kenabian Nabi ini memberikan maklum yang positif apabila menggunakan produk e-Terjemahan Sirah ini sebagai bahan bantu belajar mereka. Kebiasaannya murid-murid ini akan mengambil masa yang agak lama ataupun lebih lama untuk memahami perkara yang diajarkan oleh guru. Namun ada setengah murid yang lain mengambil alternatif lain untuk menghafal tanda-tanda kenabian Nabi ini tanpa memahami kisah kenabian Nabi yang sebenar kerana sukar untuk memahami dan juga mengingati kisah kenabian tersebut. Namun melalui inovasi yang saya hasilkan ini, kefahaman murid terhadap tajuk ini semakin bertambah kukuh dengan menjadikan produk e-Terjemahan Sirah ini sebagai aktiviti penerangan, pengukuhan dan juga penilaian dalam proses pembelajaran pendidikan Islam. Seterusnya adalah impak positif penggunaan inovasi yang lain pula adalah menjadikan suasana PDP murid tersebut menjadi lebih interaktif dan juga menyeronokkan. Ini kerana dalam e-Terjemahan Sirah ini mempunyai elemen didik hibur ataupun kita panggil konsep fun learning dalam inovasi e-Terjemahan yang menjadikan aktiviti PDP murid-murid ini menjadi lebih kreatif dan juga menarik. Selain itu juga inovasi e-Terjemahan Sirah ini terbukti dapat meningkatkan juga kemahiran sosialisasi murid termasuk dapat menambah minat menambah nilai kemahiran insaniah murid. Terutamanya murid ni boleh meningkatkan semangat bekerjasama dalam kalangan murid-murid. Seperti mana yang kita ketahui bahawa inovasi e-Terjemahan Sirah saya ini menerapkan nilai kerjasama dan juga bersaing secara sihat dalam kalangan murid-murid. Kerana permainan ataupun kuis dalam e-Terjemahan Sirah ini boleh dimainkan secara berkumpulan dalam kalangan mereka. Bahkan kemahiran komunikasi antara murid juga dapat ditingkatkan kerana murid boleh berbincang antara kumpulan, boleh mengatur strategi untuk menangkan permainan e-Terjemahan Sirah itu sendiri. Maka jelaslah bahawa di sini murid-murid tahun 2 khususnya dapat mendapat input yang positif apabila menggunakan e-Terjemahan Sirah ini kerana dapat memantapkan penguasaan sirah kenabian Nabi mereka dan seterusnya dapat meningkatkan keyakinan murid untuk mempelajari pendidikan Islam dan mengukuhkan juga kemahiran sosial murid. Seterusnya kita tengok pula bagaimana e-Terjemahan Sirah ini dikomersialkan bagi menunjukkan kejayaan dalam penghasilannya. Baiklah. Okey, baiklah. Yang pertama, saya komersialkan e-Terjemahan Sirah ini melalui aplikasi YouTube di mana saya telah mengupload video penggunaan di YouTube serta saya sertakan link Google Drive pada ruangan komen di bawah YouTube saya bagi memberikan orang ramai termasuk guru ataupun murid-murid itu sendiri untuk memuat turun boleh digunakan dalam PDP dan juga di rumah. Selain itu juga saya juga komersialkan juga di sekolah di mana saya telah memberikan link Google Drive ini kepada guru-guru pendidikan Islam di sekolah yang pernah saya berpraktikum dan juga rakan-rakan praktikum di sekolah sekarang untuk digunakan dalam PDP mereka. Dan tidak dilupakan juga saya sertakan di skrin ini cara penggunaan slide interaktif saya berfungsi. Di mana guru-guru boleh memuat turun daripada Google Drive dan boleh di mana Google Drive link tersebut ada di dalam skrin yang telah saya paparkan iaitu menggunakan kod bar
dan boleh muat turunkan dalam laptop masing-masing untuk mengetahui cara penggunaan dan juga penggunaan inovasi digital saya berfungsi dengan tepat. Okey, seterusnya akhir sekali adalah penilaian projek inovasi digital saya ini adalah melalui refleksi murid-murid itu sendiri selepas menggunakan inovasi digital e-Treasure Sirah ini. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai komentar yang telah diberikan oleh murid-murid setelah diberikan e-Treasure Sirah ini, ditunjukkan e-Treasure Sirah ini kepada murid-murid, anda semua boleh menggunakan, boleh scan kepada barcode yang telah diberikan untuk mengetahui refleksi ataupun komentar yang diberikan oleh murid-murid kepada penghasilan inovasi digital saya ini. Saya rasa setakat itu sahaja pembentangan bagi e-Treasure Sirah saya dan saya serahkan pembentangan ini kepada Muhammad Aiman Syakir. Dipersilakan. Okey, terima kasih kepada saudari Alia yang telah membentangkan tentang e-Treasure, iaitu inovasi saudari sebentar tadi. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada inovasi yang telah saya bina, iaitu Kitbah ataupun Kit Penjanjian Aqabah. Okey, antara objektif pembinaan untuk Kit Penjanjian Aqabah ini adalah yang pertama, objektif dia, inovasi ini membantu murid mengingat isi perjanjian Aqabah. Di mana yang kita ingat, perjanjian Aqabah ini adalah satu perjanjian di mana satu perjanjian yang menyebabkan perkembangan Islam ke Madinah. Akan tapi bila kita tanyakan kepada murid tahun 4 di sekolah, apakah mereka mengingat apakah isi-isi perjanjian Aqabah ataupun peristiwa perjanjian Aqabah? Kebanyakan murid tak ingatlah apa isi perjanjian Aqabah tersebut. Jadi inovasi ini dibina untuk bagi murid itu ingat apa itu isi perjanjian Aqabah. Yang kedua, memberi murid keseronokan ketika mempelajari bidang sirah seperti mana permasalahan inovasi tadi. Murid tidak minat, murid tidak menghayati dan sebagainya. Maksudnya saya bina inovasi ini untuk memberikan murid itu berasa seronok ketika belajar bidang sirah ini. Objektif yang ketiga, memberikan murid penghayatan kepada peristiwa yang berlaku. Okey, seterusnya kita masuk kepada impak kepada PDP. Okey, impak yang pertama yang kita dapat adalah bila kita melakukan ujian riti di sekolah, dia memberikan keseronokan kepada murid. Sebab apa? Sebab bidang sirah ni kebiasaannya guru akan mengajar secara chalk and talk, iaitu secara syarahan semata-mata, bercerita, bercakap, baca buku teks dan sebagainya. Maka murid tidak berasa seronok. Ada murid yang tidur, ada murid yang melakukan pekerjaan lain dan sebagainya dan tidak memberikan fokus sepenuhnya kepada PDP yang dijalankan oleh guru. Maka inovasi ini memberi impak kepada murid iaitu memberikan keseronokan mereka untuk mempelajari bidang sirah. Yang kedua, memberikan lebih kefahaman kepada murid. Sebab apa? Sebab Kit Penjanjian Aqabah ini dibina supaya murid dapat memahami dan juga mengingati apa itu isi Penjanjian Aqabah. Yang ketiga, murid melibatkan diri secara aktif dalam PDP. Okay, sebab apa? Sebab kebiasaannya bidang sirah bila kita tengok, murid akan pasif dalam kelas. Sama ada murid, macam saya cakap tadi, sama ada murid tidur, sama ada murid melakukan pekerjaan lain dan sebagainya. Sebab apa? Sebab guru hanya menggunakan strategi berpusatkan kepada guru sahaja. Maka inovasi ini dibina untuk melibatkan strategi berpusatkan kepada guru, berpusatkan kepada murid dan juga berpusatkan kepada bahan bantu mengajar. Okey, dan yang terakhir iaitu mengaplikasikan PAK 21, Pendidikan Abad ke-21. Okey, seterusnya kita masuk pada lakaran inovasi. Boleh zoom sikit lagi. Okey, untuk inovasi yang telah saya bina, yang pertama adalah yang di sebelah kiri saya, iaitu buku ataupun e-book untuk penjajahan Aqabah, di mana di dalam e-book ini diceritakan tentang peristiwa-peristiwa penjajahan Aqabah, bagaimana ianya berlaku, bila ianya berlaku, di mana ianya berlaku dan juga isi-isi tentang perjanjian Aqabah. Okey, seterusnya untuk kit ataupun bahan mawujud yang saya telah bina, iaitu kita panggil sebagai kitbah, di mana di bahagian belah kiri kita ada isi penjanjian Aqabah pertama, isi penjanjian Aqabah kedua. Dan juga di bahagian tengah kita bertujuan untuk mengisi ataupun meletakkan isi penjanjian Aqabah mengikut turutan di dalam buku teks. Dan yang terakhir iaitu sebelah kanan iaitu puzzle Aqabah pertama dan juga puzzle Aqabah kedua.
Okay, dan juga terdapat QR code untuk guru ataupun murid scan QR code tersebut untuk pergi kepada work wall untuk bahagian penugahan. Okay, seterusnya ke cara dikomersialkan. Okay, untuk cara dikomersialkan yang pertama sekali ialah ujian rintis, di mana apabila kita melakukan ujian rintis ini, kita mendapat feedback daripada guru sama ada apa ni orang cakap, inovasi ini adalah bagus atau tidak. Maksudnya kalau guru mengatakan suatu feedback, maksudnya kita akan perbaiki untuk dikomersialkan kepada orang lain. Okay, seterusnya kita mempromosikan kepada guru-guru di sekolah. Sebab apa? Sebab kita sebab apabila saya mempromosikan kepada guru-guru di sekolah, maksudnya apabila guru-guru lain melihat apa nak cakap, pengguna saya menggunakan inovasi ini, mereka akan macam, oh macam mana guna, maksudnya kita mempromosikan kat sekolah, maksudnya kita akan menceritakan, oh bahan ni macam ni guna, bahan ini macam ni guna, maksudnya mereka mendapat apa ni cakap, mendapat ilmu lah tentang inovasi ini. Dan yang terakhir sekali, kongsikan kepada guru praktikal. Okay, seterusnya kita masuk pada cara penggunaan. Okay, untuk cara penggunaan saya telah sertakan untuk QR code untuk pergi kepada laman YouTube. Okay, untuk inovasi ini ada yang tertanya-tanya kenapa saya menggabungkan antara bahan maujud dan juga bahan apa ni, teknologi maklumat iaitu TMK. Okay, saya menggabungkan dua bahan ini kerana yang pertama, murid terdiri daripada pelbagai kecerdasan, iaitu ada yang melalui fizikal, ada yang melalui penglihatan, ada yang melalui muzik dan sebagainya. Maka bila kita menggunakan bahan maujud dan juga bahan teknologi maklumat ini, maksudnya kita dapat merangsang ke semua murid di dalam kelas. Maksudnya tidak hanya murid yang menggunakan panca indera mata saja untuk belajar dan juga melalui pendengaran mereka saja, tapi kita meliputi ke semua kecerdasan pelbagai, dari segi sentuhan, dari segi pendengaran dan sebagainya. Okey, untuk cara penggunaan daripada segi kit itu ataupun kit dan juga e-book tersebut, boleh scan QR tersebut untuk pergi ke link YouTube yang telah saya buat untuk melihat cara penggunaan bahan-bahan itu. Sangat mudah, sangat ringkas dan juga sangat praktikal lah untuk digunakan di dalam kelas. Okey, untuk penilaian projek pula, saya telah melakukan ujian rintis kepada saya telah meminta pertolongan daripada guru di SK Seri Terentang untuk melakukan ujian rintis bagi inovasi ini. Dan saya mendapatkan feedback ataupun penilaian yang sangat baiklah daripada guru tersebut, di mana guru tersebut menceritakan bahawa murid-murid berasa seronok, murid-murid macam bergerak aktif lah di dalam kelas. Dan seterusnya daripada segi kelemahan dan kebaikan, dari segi kebaikan murid berasa seronok, murid dapat memahami dan dapat mengingati si penjajahan Aqabah. Untuk kelemahan pula, guru tersebut memberikan cadangan untuk membuat kit ini secara kecil ataupun mengecilkan saiz kit ini untuk digunakan di dalam kumpulan ataupun secara individu. Sebabnya apabila kit ini terlalu besar, tidak semua murid berkesempatan untuk menggunakan inovasi tersebut. Okey, untuk inovasi ini itu saja daripada saya. Okey, itu saja daripada kami, daripada bidang sirah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.